Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama dapat kita bersama di dalam live tube Sekolah Kebangsaan Bukit Baru MOI channel untuk sama-sama kita menyaksikan majlis pelancaran Ihya Ramadan bagi tahun 2020 bersamaan dengan 1441 Hijrah pada tahun ini secara atas talian di live YouTube channel. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar Puan Nafisah binti Ahmad Mustaqim, barisan guru penolong kanan, guru-guru serta hadirin yang dihormati sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan memulakan majlis kita dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Badrul Hisham bin Muhammad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي شرفنا بذل شهر رمضان الذي أنزلت فيه الملائكة والروح الكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اللهم إنا نسألك العصمة والأمان عند إقبال رمضان ودمنا على إقبال صيام رمضان وارحمنا وبارك لنا عند صيام رمضان وأصلح جميع أحوالنا وأخلاقنا وأعمالنا في صيام رمضان اللهم طول أمورنا ببركة رمضان وحسن أخلاقنا بجاه رمضان واجعل صيامنا هذا متابعة لجميع الصيام الذي صام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pemeliharaan dan keselamatan memasuki Ramadan. Tekunkanlah kami dan berkatilah kami dalam puasa Ramadan. Rahmatilah kami dan berkatilah kami sewaktu puasa Ramadan. Perbaikilah segala keadaan kami, akhlak kami dan amalan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dengan keberkatan Ramadan. Baikilah akhlak kami dengan ketibaan Ramadan dan jadikanlah puasa kami mengikut segala puasa yang dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Badrul Hisham bin Muhammad atas bacaan doa yang disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa yang disampaikan akan melancarkan lagi serta memberkati perjalanan majlis pelancaran Ihya Ramadan kita pada pagi yang mulia ini. Seterusnya, okey, saya mohon kepada rakan-rakan guru yang sedang berada di live chat untuk komen
suara kami jelas atau tidak. Sekiranya tidak kurang jelas, tolong maklumkan. Saya berterima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang bersama-sama dengan kita pada hari ini di ruangan live chat. Walaupun kita tak bersua muka, tapi masing-masing rasa kehadiran, rasa kebersamaan kita dalam program kita pada pagi ini. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan ucapan perasmian. Saya mempersilakan Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Baru Puan Nafisah binti Ahmad Mustaqim untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran Ihya Ramadan kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan, okey. Aniza? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Guru Penolong Kanan pentadbiran Tuan Haji Syarani bin Tawil. Saya dimaklumkan dia dah ikut pun kalau ni sebab tadi dia tengah meracun. Seterusnya Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Tuan Haji Syahril bin Harun. Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Ahmad Imran bin Ismail. Barisan guru-guru penceramah jemputan kita Tuan Haji Syabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pagi ini walaupun tidak dapat bersua muka, kita dapat juga berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing sempena PKP yang telah saya cakap kuat-kuat. Okey. Jadi saya walaupun kita di rumah masing-masing, kita dapat juga berkumpul bersama-sama walaupun cikgu-cikgu tak dapat nak bercakap dengan berdepan, tapi saya tengok dekat situ dia punya message, dia punya respon dah ada, dah mula balas, dah lama kan kita pun tak lama tak jumpa. Jadi kita gunakanlah medium ini sebagai pertemuan kita dan saya harap cikgu-cikgu dapat stay sehingga ke akhir program ini kerana di akhir program nanti saya akan beri beberapa pesanan kepada cikgu-cikgu sebab kita kemungkinan cuti akan lama lagi dengar-dengarnya sehingga habis Ramadan Raya nanti baru kita akan naik sekolah kemungkinan. Ya, apa-apa pun kita tunggu sehingga 28 April ini apa yang akan kerajaan beritahu kepada kita. Jadi bagaimanapun saya mengucapkan tahniah tahniah dan penghargaan kepada panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab yang hari ini dapat sama-sama berkolaborasi untuk mengadakan program Ahlan Ya Ramadan sempena bulan Ramadan yang tiba ini. Dan Imarah Ramadan kita iaitu program-program Ihya Ramadan kita yang telah dirancang. Jadi saya ucapkan tahniah lah walaupun dalam tidak bersua muka, tak dapat pergi ke sekolah tapi program berjalan seperti biasa. Dan selain saya juga mengucapkan tahniah juga, saya merakamkan tahniah kepada semua guru-guru yang terlibat dengan PDPC Maya. Ya, teruskan. Parent komplain apa pun kita teruskan kerja buat kita, itulah kita. Kalau kita nak undul dengan kata-kata ibu bapa, memang kita tak akan ke mana, anak murid kita pun tak ke mana. Mereka nak buat atau tidak latihan yang kita berikan itu terpulang, tapi yang penting kita sebagai guru kita dah beri apa yang sepatutnya kepada anak murid. Jadi teruskan usaha cikgu-cikgu semua bagi kemenjadian anak murid kita. Ya, jadi jangan cikgu kata ni lepas ni tak nak buat lagi grup ke apa ke sebagainya, itu sepatutnya tidak berlaku. Kita teruskan usaha kita. Jadi tahniah banyak guru WhatsApp guru WhatsApp dan Telegram murid-murid ni yang telah bergerak secara aktif. Saya suka situasi ni lah, senario ni sangat saya suka lah sebab semua ini kalau untuk makluman cikgu-cikgu, semua ini akan direkodkan di dalam keberhasilan cikgu dalam penilaian PB 3P cikgu, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada
jawatan kuasa pengelola untuk program hari ini. Jadi, dan saya juga ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu kerana telah duduk di rumah sepanjang PKP ini, ya, dan semoga kehadiran Ramadan ini akan memberi sedikit sinar dan harapan kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita menentang wabak COVID ini, ya. Okey, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ihad Ramadan bagi tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan Puan Guru Besar yang telah disampaikan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, majlis pelancaran yang diadakan secara live di live YouTube ni adalah cetusan idea daripada Puan Guru Besar sendiri yang ingin kita memanfaatkan medium yang ada pada waktu perintah kawalan pergerakan ini. Kita memanfaatkan media sosial yang ada pada waktu inilah. Jadi dan selain daripada itu, program yang sentiasa berjalan pada setiap bulan Ramadan sebelum menjelangnya bulan Ramadan yang dianjurkan oleh panitia tetap berjalan seperti biasa, dan ini adalah salah satunya julung-julung kali dan pertamanya satu program dijalankan secara atas talian di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Seterusnya kita akan melihat persembahan tayangan montaj yang telah disediakan oleh Ustazah Nurizan binti Nasir sebagai menggantikan gimik pelancaran yang saban tahun kita adakan di Majlis Pelancaran Ihya Ramadan.
Okey, seterusnya acara yang ditunggu-tunggu iaitu penyampaian tazkirah yang akan disampaikan. Seterusnya penyampaian tazkirah yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Syabani bin Muhammad Sakan, merupakan seorang imam di Masjid Bukit Piatu dan juga KP, merangkap juga Ketua Panitia Bahasa Arab selaku guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, kebahagiaan dan berbagai-bagai nikmat lagi. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Rindu tak suara saya? Jadi alhamdulillah yang berusaha Tuan Guru Besar Puan Nafisah bin Ahmad Mustaqim, Barisan Guru Penguganan Puan Haji Syahrani bin Tawil, Puan Haji Syahril bin Harun, Encik Ahmad Imran bin Ismail, dan tak lupa pada kaunselor kita Puan Badariah, long time no see. Kepada KP Pendidikan Islam Ustazah Mardiyah, dan kepada AJK pelaksana program pelancaran Ihya Ramadan tahun 2020 dan sahabat-sahabat guru-guru sekalian. Jadi alhamdulillah, saban tahun kita mengadakan program pelancaran ni dengan gimmicknya yang wow. Tapi tahun ni alhamdulillah jugalah kita dapat melancarkan juga walaupun keadaan yang mengekang kita, bukan makna kita tidak boleh melakukannya. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini sama-samalah kita menghadirkan roh dan jasad kita dalam majlis seperti ini. Jadi mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sentiasa baru ni dapat mesej selamat menyambut Ramadan, maaf zahir dan batin, dan berbagai lagi. Kalau kita buka YouTube, nasyid Opik tadi kan,
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sedap kan? Baik. Jadi bagaimana kita nak menyambut Ramadan ni? Ada orang suka, ada orang fikir-fikir mana nak cari klinik, nak mengatakan ada gastrik. Dan ada orang pula kira untung rugi bulan Ramadan ni. Kena pula PKP tahun ni. Tak masuk dia kata. Mam tahun ni tak masuk. Sebab apa? Tak ada bazar Ramadan. Tak ada bazar Ramadan. Bermacam-macam lagi anggapan tentang kedatangan Ramadan. Walhasilnya, Ramadan tu datang dengan ribuan peluang untuk meraih keberkatan, untuk meraih kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah menceritakan tentang perbuatan Rasulullah SAW yang sedang menaiki mimbar untuk membaca khutbah. Lalu Nabi menyebut perkataan amin, amin, amin 3 kali. Selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, kenapa disebut amin ya Rasulullah sampai 3 kali? Maka Nabi pun menjawab bahawa Jibril datang ketika itu dan berdoa. Apakah doa Jibril? Di antara doa Jibril lah, Jibril mengatakan sangat kecewa dan sangat rugilah orang yang apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, dia tidak mahu berselawat ke atasmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi kata itulah sebakhil-bakhil manusia, apabila disebut namaku dia tidak mahu berselawat. Saban tahun terdengar bila berselawat kan, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tahun ni tak dengar dah. Masing-masing buat program masing-masing. Suami jadi imam, anak selawat. Kadang-kadang tak bunyi Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab apa? Tak biasa selawat. Maka Jibril kata sangat kecewalah dan sangat rugilah mereka yang apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, mereka tidak mahu berselawat. Yang keduanya kata Jibril, kecewa dan rugilah orang yang sempat hidup dengan orang tuanya tetapi tidak menyebabkannya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Itulah ladang untuk kita buat kebaikan, ladang untuk kita menuai pahala yang banyak dengan cara kita berkhidmat dengan orang tua kita. Dan yang ketiganya, Jibril berdoa, kecewa dan rugilah orang yang sempat hidup dalam bulan Ramadan tetapi tidak terampun dosa-dosanya. Allahu Akbar. Di sempat Ramadan, sempat berpuasa tetapi dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi baru saya uruskan satu jenazah. Orang yang duduk di perkampungan Kastam meninggal. Tak sempat untuk menyambut Ramadan tahun ni. Jadi kita alhamdulillah insya-Allah esok malam ini kita dah masuk Ramadan, dah mula berterawih. Tapi tahun ni kita berterawih di rumah masing-masing. Suami jadi imam, anak baca selawat, mak di belakang ikut. Kalau dulu terawih di masjid, komplain imam baca panjang sangat. Komplain imam baca tak sedap. Komplain imam baca surah lazim pendek-pendek. Tahun ni buat sendiri kat rumah. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi rugilah mereka yang sempat menyambut Ramadan tetapi bila keluar pada bulan Ramadan tidak terampun dosa-dosanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kadang-kadang lebih sedih lagi apabila mood hari raya
menenggelamkan keberkatan Ramadan yang belum lagi pun tiba. Belum puasa lagi, tetapi mood raya dah datang. Kadang-kadang dah dengar bunyi lagu dah, dan dandung, bunyi mercon, puasa belum lagi, tetapi dah macam-macam promosi untuk raya. Tahun ni bawa dia raya. Tahun senyap sepi, petak pun tak buat agak. Aduh, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkanlah, bila kita sibuk dengan Syawal padahal Ramadan belum masuk lagi. Cuba bayangkanlah tentang 2 orang tetamu yang sedang menuju ke rumah kita. Yang seorang lebih mulia duduk di hadapan dan seorang lagi di belakang dia. Bila ketuk rumah pintu kita bagi salam, siapakah yang patut kita alu-alukan dahulu? Yang depan ke yang belakang? Sudah pasti kita akan mempersilakan yang hadapan dulu sebab dia lebih mulia dan dia berada di hadapan. Kalau dimuliakan di belakang, tentu tak beradab namanya kan. Jadi itulah tetamu Ramadan yang lebih mulia, yang lebih awal selalu diketepikan sebab sibuk dengan buat persiapan menyambut Syawal. Tuan-tuan dan puan sekalian, para sahabat, tentang puasa ni, ramai yang beranggapan tujuan puasa dalam bulan Ramadan ialah untuk merasai kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Kenapa puasa? Sebab nak rasa orang miskin macam mana tak makan, tak minum. Diharapkan dengan kita puasa tu timbul perasaan simpati dan dapat empati pada orang-orang miskin yang tak makan, yang kurang dapat makanan minuman. Jadi anggapan ni kurang tepat walaupun ada kebenaran dia. Kalau macam tu, kenapa orang miskin yang selalu lapar, yang selalu tak cukup makanan pun kena wajib puasa pada bulan Ramadan, sedangkan hari-hari mereka ni tak cukup makan, tak cukup minum. Jadi di sini ada tujuan lain yang lebih utama di sebalik rasa lapar semasa berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kita orang Islam ni apabila sebut saja bulan Ramadan ada beberapa tanggapan mengikut pandangan masing-masing. Ini berdasarkan, berpandukan tentang keilmuan dia, keyakinan dia dan kesungguhan dia. Ada yang tengok di sudut ekonomi dan kewangan tentang bulan Ramadan ni. Sebut je Ramadan, dah terbayang ahli-ahli perniagaan ni tentang bazar Ramadan. Berpuluh-puluh ribu dapat semusim tu. Bagaimana bulan Ramadan ni boleh menambah ataupun mengurangkan pendapatan dia. Ada pula yang tengok di sudut kesihatan. Bagaimana puasa ni boleh menyihatkan tubuh badan dia, boleh melangsingkan badan dia. Hari ni tengok 99 kilogram berkat daripada PKP ni. Masak makan tidur, masak makan tidur. Dan macam kuih donat. Bulan Ramadan ni dia azam insya-Allah. Berkat Ramadan ni nak turunkan badan jadi 60 je. Daripada 99 nak jadi 60. Ada yang beranggapan yang macam tu. Tak terlepas juga ada yang tengok Ramadan ni sebagai satu sudut ritual biasa je, adat biasa. Ramadan puasa, tiap tahun puasa. Biasa macam adat dah. Jadi ada orang kata what you get is what you see. Cakap putih pula pagi ni. What you get is what you see, what you see. Jadi apa yang kita dapat bergantung pada apa yang kita lihat suatu perkara tersebut. Jadi kesan dan manfaat puasa ni bergantung kepada macam mana kita melihat puasa itu sendiri. Jadi para pendengar sekalian, jadi perjumpaan kita kali ini insya-Allah saya nak highlightkanlah tentang perkara yang berkaitan dengan keberkesanan puasa kita. Yang mana sama ni kita berpuasa,
Ada yang dah 35 tahun puasa. Ada yang dah 40 tahun berpuasa. Ada yang dah 50 tahun berpuasa. Pernah tak kita terfikir di benak pemikiran kita, puasa kita selama ni berkesan ataupun tidak? Kan? Cuba renung-renungkan balik. Dan kita layani dengan latihan-latihan yang kita buat, yang kita jalankan setiap bulan Ramadan. Kita berpuasa, bertadarus, bertarawih, berqiyamul lail. Sepatutnya tidak timbul masalah bagi kita ni untuk kita nak meninggalkan perkara-perkara yang haram pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana kita dah dilatih meninggalkan perkara-perkara yang halal pada bulan Ramadan. Halal tapi dia buat diharamkan bulan Ramadan. Bermakan di siang hari maka hukumnya haram. Kan? Jadi kita dah buat latihan tu. Jadi tak ada masalah. Kalau kita ikuti betul-betul latihan dalam bulan Ramadan, bulan puasa itu, tak ada masalah untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram pada bulan-bulan lain. Tapi hakikatnya tak berlaku macam tu. Kalau pada bulan Ramadan ni kita malas nak solat, apatah lagi pada bulan-bulan yang lain. Kalau pada bulan Ramadan ni kita malas nak baca Quran, berat mulut nak baca Quran, apatah lagi pada bulan-bulan yang lain. Yang mana bulan Ramadan ni syaitan-syaitan tak ada dah. Nabi mengatakan wasulilatis syayatin. Syaitan-syaitan tu dirantai. Tapi kita masih malas juga nak buat ibadah. Jadi sini kita dapat kita nilaikan sendiri. Bagaimana keberkesanan puasa kita. Jadi hadirin rahimakumullah. Ada beberapa faktor yang mesti kita berikan perhatian untuk mendapatkan puasa yang berkesan. Ada 4 faktor. Yang pertamanya, kita kena tahu misi puasa dengan jelas. Misi puasa. Yang keduanya, input yang betul dalam niat kita. Yang ketiganya, proses pelaksanaan yang betul. Dan yang keempatnya, output ataupun hasil yang betul setelah kita berpuasa. Ini 4 faktor yang mesti kita berikan penekanan. Yang pertamanya misi yang jelas. Apakah misi puasa kita? Jadi misi utama puasa ialah menahan diri dengan melawan hawa nafsu. Itulah merupakan misi puasa. Jadi puasa ni ialah latihan untuk kita menguruskan atau untuk kita mengawal nafsu kita yang menjadi musuh dalam diri kita. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika solat tu yang merupakan latihan menghubungkan diri hati kita dengan Allah Taala dengan cara langsung, zakat tu pula membersihkan hati kita dari sifat tamak kepada harta benda, maka puasa ni pula ibadah khusus untuk melawan nafsu. Sebab itulah puasa tu ada package latihan yang tertentu untuk menolak kejahatan nafsu. Seperti kita berlapar, bangun malam, bertarawih, bertahajud, berqiyamul lail, membaca Quran, beriktikaf di masjid dan berbagai-bagai lagi latihan ibadat yang kita lakukan pada bulan puasa. Tetapi malangnya kadang-kadang sia-sia begitu saja. Contohnya kita puasa siang hari ni seperti kita mengempang nafsu kita. Bila berbuka masya-Allah pecah empang, meja penuh makanan. Air kitaro, macam-macam air ada. Warna biru, warna hijau, warna purple semua ada. Makan daripada atas meja sampai bawah meja penuh makanan. Seolah-olah nafsu tu pada siang hari diempang, bila berbuka dipecahkan empang tersebut. Maka berlakulah pembaziran dan sebagainya. Jadi misi utama kita puasa ialah untuk menahan diri kita melawan hawa nafsu. Yang keduanya input yang betul dalam hati kita. Maksudnya apa?
kita puasa ni atas dasar apa sebenarnya? Adakah sebab kesihatan ataupun sebab kita ni nak dapatkan pahala atau sebab biasa macam tahun-tahun biasa? Maka kalau terujuk pada ayat ni, baca kepada awal mukadimah tadi, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Jadi melihat pada awal ayat ini, kita faham bahawanya puasa tu mesti dilaksanakan atas dasar iman. Jadi puasa itu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada yang berpuasa untuk dapatkan hikmah di puasa tersebut. Contohnya nak jaga kesihatan, nak jaga badan dan sebagainya. Jadi hikmah ni walaupun kita tak niat, dia dapat. Kita akan dapat. Maka sia-sia sajalah kalau kita berniat nak dapatkan kesihatan yang baik dan sebagainya. Dan yang ketiganya, daripada faktor inilah proses pelaksanaan yang baik. Praktikalnya. Jadi mengikut berpuasa ni mestilah ikut segala manual lahir dan batin seperti yang ditetapkan oleh syarak. Kenapa? Kerana nafsu ni merupakan musuh batin, maka nafsu juga mesti dikalahkan secara batin. Jadi pendengar sekalian, ada 3 elemen penting yang bekerjasama yang berkait dengan kejahatan manusia. Kejahatan nafsu dalam diri, bujukan syaitan dan pengaruh makanan yang haram. 3 elemen ni merupakan faktor ataupun elemen yang menyebabkan sesuatu buat jahat. Jadi hubungan dia macam mana? Nafsu mendapat kekuatan dia daripada makanan yang haram. Makanan yang haram dapat cara mana? Hasil pujukan syaitan. Jadi kemudian barulah terlaksananya kejahatan. Itu 3 elemen dia. Nafsu seks, nafsu banyak makan. Kita tengok sejarah awal manusia terakam tentang perkara ni. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dikeluarkan daripada syurga kerana apa? Kerana tipu daya syaitan melalui nafsu makan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makan. Qabil yang membunuh Habil kerana apa? Kerana nafsu inginkan perempuan yang cantik. Ini 2. Nafsu makan dan nafsu pada seks. Dan yang keempatnya, output yang betul. Jadi setelah kita dicanaikan dengan perbanyakkan selawat, banyakkan solat, sembahyang, fikiran kita digilap dengan banyak membacakan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, fizikal kita sentiasa i'tikaf dalam masjid, dalam Allah Subhanahu Taala, maka akan dapat mengawal nafsu dan dengan sepenuhnya. Jadi inilah yang dinamakan takwa. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa berhati-hati dan mencegah dirinya daripada melanggar hukum Allah Taala. Jadi takwa ni macam brek. Pada kereta kan, kita buat kereta mesti ada brek. Jadi takwa ni macam brek. Bila nampak benda yang diharamkan, brek. Maka itu merupakan sifat takwa. Jadi pendengar sekalian, jadi apabila masuk bulan Ramadan, kita kenalah perkukuhkan niat kita. Apa niat kita? Pertamanya kita niat nak melakukan puasa sesempurna yang mungkin pada tahun ni. Kerana tak tahu ini mungkin tahun yang terakhir kita berpuasa. Kita berazam insya-Allah pada tahun ni. Kita berazam, kita berniat untuk berpuasa sesempurna yang mungkin. Kita juga berniat nak jaga solat tarawih kita. Dulu ngelat. Awal Ramadan penuh masjid. Minggu pertama dah menyusut. Minggu kedua lagi lah. Yang pelik tak datang ni pakcik-pakcik ni, laki-laki tak datang. Perempuan ramai. Mana hilang ni? Buat kuih kat rumah kan. Kan? Jadi kita berazam jaga solat tarawih. Tahun ni tarawih kat rumah. Boleh lagi lah. Jadi atau keluarga jaga-jaga. Di masjid dah ada orang pinjam Quran besar tu. Nak pinjam satu. Sebab apa? Nak buat di rumah tarawih masing-masing. Dan juga kita berniat
nak jaga anggota badan kita ni pada segala melakukan perkara yang maksiat. Kita niat pada kali ini insya-Allah nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga mulut, nak jaga anggota kita daripada bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niat juga untuk rutin membaca Al-Quran, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabda pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat pada tahun insya-Allah. Dan juga kita berniat untuk banyakkan bersedekah pada tahun ni. Dalam bulan Ramadan yang mulia ni dilipat gandakan sedekah kita. Jadi berbulan-bulan pun insya-Allah kita akan buat juga tahun ni, tapi tak banyak, 2 piuk je. Sebab kekangan yang ada, dan kita akan gunakan runner untuk sampai ke bulan tersebut. Kita mendapatkan kebenaran daripada KKM dan juga polis atas perkara ni. Jadi insya-Allah kita akan buat jugalah walaupun tak banyak, 2 piuk saja. Jadi mereka yang nak infak untuk berlambuk boleh. Boleh pada tahun ni. Dan juga kita berniat nak jaga akhlak kita sebaik yang mungkin pada tahun ni. Solat berjamaah pada awal waktunya, berazam untuk mendapatkan malam qiyam, malam Lailatul Qadar insya-Allah. Tepuk dada, tanyai iman kita. Lagi-lagi tahun ni PKP ni. Apa lagi? Memang 100% kita berada di rumah untuk kita penuhkan dengan kita beribadat kepada Allah SWT. Jadi hajar rahmatullah sebagai penutupnya. Senyum kata penutup. Jadi marilah kita sama-sama kita cuba amalkan perkara yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis baginda mengatakan, perbanyakkanlah pada bulan ini tentang 4 perkara. 2 perkara yang dengannya kamu akan dapat redha Allah Taala, dan 2 perkara lagi yang kamu tak akan dapat, yang kamu tak dapat tidak berhajat kepadanya. Jadi apakah dia? Kita banyakkan sebutkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Maka Nabi nasihatkan kita agar perbanyakkanlah bacaan tersebut pada bulan Ramadan, apatah lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Bila tu? Semasa nak buka puasa. Kan? Nak buka puasa tu, hadap makanan tu sebelum azan masuk, sebelum iftar, baca dah ramai. Bapa baca, mak baca, anak baca. Jangan buka TV tengok sirkus time tu. Kan? Ni tengok sirkus. Tengok monyet banyak pokok, banyak tiang. No. Tahun ni tukar. Kita makan dalam talam mungkin, makan dalam dulang anak beranak. Kan? Makan apa yang ada, bazar tak ada, masaklah. Kan? Sambil ditunggu nak berbuka tu baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ulang sampai masuk azan, masya-Allah. Jadi bermudahan amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucap terima kasihlah di atas jemputan pelawaan untuk memberikan sepatah dua kata dan tazkirah yang tak seberapa ni sebagai kata flashback pada kita lah, untuk kita memperingat semula. Semua tahu dah, cuma nak memperingat atau nak perangat semula lah. Jadi mudah-mudahan saya ucapkan selamat puasa semua, Ramadan Karim insya-Allah. Kita doakan cepat-cepatlah selesai PKP ni, kita boleh bertemu kembali di sekolah. Rindu rasanya, rindu semua. Jadi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada
Tuan Haji Syabani bin Muhammad Sakan di atas penyampaian tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi banyak sekali intipati atau input yang kita telah dapat daripada tazkirah disampaikan, dan saya lihat ramai juga rakan-rakan di live chat sama-sama ambil iktibar peringatan. Maknanya ada yang mencatat dan sebagainya, ada yang berkongsi semula apa yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Syabani sebentar tadi. Jadi rasa seronok kita jadi dengan majlis pelancaran yang sebegini, dengan penyampaian tazkirah oleh Tuan Haji Syabani sebentar tadi, rasa seronok. Kita nak tertunggu-tunggu kita untuk meraihkan Ramadan yang akan kita sambut pada esok hari. Jadi semoga dengan Ramadan kali ini, walaupun kita menghadapi kekangan, maknanya kita kena duduk di rumah, tapi seperti yang diperkatakan oleh Tuan Haji Syabani tadi, inilah masanya untuk kita manfaatkan, melakukan ibadah kita, ibadah dalam bulan Ramadan kita ni bersama keluarga. Kita memanfaatkan masa kita bersama dengan keluarga kita, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan makan secara berjemaahnya. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar meninggalkan kesan dan benar-benar meninggalkan kesan dan manfaat besar pada diri kita, bukan sekadar duduk di rumah sahaja. Jadi dengan berakhirnya penyampaian tazkirah yang disampaikan oleh Tuan Haji Syabani sebentar tadi, maka berakhirlah majlis pelancaran Ihya Ramadan bagi tahun 2020 bersamaan dengan 1441 Hijrah pada tahun ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan guru yang bersama dengan kami pada pagi ini secara live di live YouTube channel, dan juga kepada tak lupa juga kepada kepada Puan Guru Besar, kepada Ustaz Badrul Hisham sebagai pembaca doa, dan juga kepada Tuan Haji Syabani sebagai penyampai tazkirah kita pada pagi ini. Jadi rasanya itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.